Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfaqar Aiman Zulkarnain, daripada kelas doktor, iaitu kelas JBA 2512B, ingin membentangkan tajuk tugasan kami, iaitu cabaran sekularisme terhadap masyarakat Islam kini. Saya merangkumi bab pengenalan dan juga pandangan Islam terhadap ideologi sekularisme. Okey, di sini saya ingin memberitahu dan berbincangkan mengenai pengertian sekularisme. Okey, sekularisme berasal daripada perkataan Latin iaitu seculum, yang bermaksud yang ada berkaitan dengan masa, generasi kini dan waktu kini. Sekularisme dalam segi fahamannya, dalam segi pengertiannya adalah sejenis fahaman yang di mana sifat keagamaan dan keduniaan tidak lagi dicampurkan, iaitu diungkapkan oleh Syed Nakib di atas. Kemudian kita melihat pula daripada konteks kamus dewan kita, iaitu fahaman sekularisme ialah fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Okey, seterusnya kita akan membincangkan dan mengetahui mengenai sejarah sekularisme. Okey, ini adalah antara tokoh yang menerjui pemikiran dan ideologi sekularisme, iaitu tokoh yang bernama George J. Holyoake. George Jacob Holyoake adalah seorang pengkritik dan ahli falsafah yang tidak mendukung sistem pemerintahan kerajaan yang dicampuri tangan oleh pihak gereja. Okey, pada tahun 1864, George J. Holyoake telah mula mempersoalkan tentang agama dan juga memperkenalkan doktrin sekularisme dalam majalah Reasoner di England. Beliau memberikan penumpuan untuk menegaskan kepada masyarakat sekular demi mengatasi pengaruh gereja. Pada waktu itu, gereja masih lagi selepas era revolusi perindustrian, gereja masih ada lagi pegangan di dalam pentadbiran negara. Jadi George ni ingin memberitahu bahawa penlibatan agama di dalam sistem pentadbiran adalah sesuatu benda yang sangat tidak wajar dan akan membataskan perkembangan sesuatu masyarakat. Seterusnya, okey, seterusnya adalah seorang ahli teologi moden, iaitu tokoh Harvey Cox. Ialah seorang teologi Harvard yang telah menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Secular City, di mana beliau mendefinisikan seorang teologi Belanda C.A.V. Wolfson yang merupakan proses sekularisasi sebagai pembebasan manusia dari kawalan agama dan metafizik daripada akal dan bahasanya. Okey. Kemudian saya akan teruskan membincangkan mengenai pandangan Islam terhadap sekularisme. Okey. Jadi dipetik daripada risalah Syed Nakib atas, iaitu pandangan dan ideologi sekularisme ialah ianya merosakkan dan mengganggu kesatuan umat Islam. Okey, ideologi sekularisme ialah sejenis ideologi yang memisahkan antara agama dan kehidupan manusia, seperti yang mana kita bincang tadi, yang di mana ini sangat bertentangan dengan apa yang telah apa yang disampaikan, apa yang telah dididik, yang disampaikan, yang diajar oleh agama kita. Apa yang kita pegang dalam agama Islam, bahawa hidup ini adalah satu undang-undang. Kita hidup
di dalam untuk mencari keredaan Allah. Jadi bermaksudnya kehidupan kita dan agama ialah sangat hubung kait yang sangat rapat. Baik. Kemudian yang kedua, pandangan Islam terhadap sekularisme. Apa pandangan Islam terhadap sekularisme? Ialah golongan sekular ni melihat agama Islam sebagai satu yang bersifat peribadi. Jadi golongan sekular ni tidak melihat agama ini adalah sebagai satu sifat universal, di mana kita menghadapi kehidupan seharian kita dan mengadaptasikan nilai-nilai agama di dalam kehidupan kita. Jadi golongan sekular ni melihat agama ini adalah sebagai satu sifat yang peribadi, di mana sekadar peribadi sahaja. Tidak boleh untuk dipublikkan. Di mana seperti kita lihat sekarang ni, antara contoh-contoh yang kita boleh nampak ialah contohnya zaman sekarang kita boleh lihat di mana umat Islam majoritinya daripada observasi hanya melakukan solat jemaah hanya pada solat Jumaat, pada hari Jumaat, dan susah untuk umat Islam untuk menghadiri solat jemaah di masjid pada waktu-waktu yang lain. Dan kita boleh lihat juga bahawa seperti solat-solat sunat, seperti solat sunat hari raya dan solat sunat hari raya Aidiladha ialah satu di mana barulah kita nampak umat Islam berbesar-besar ke masjid untuk solat berjemaah, padahal itu bukanlah satu panggilan yang wajib. Kemudian poin yang ketiga ialah kemampuan pemilikan material tanpa selari dengan tuntutan kerohanian yang ditolak oleh agama Islam. Disebabkan tiada unsur moral tentang hukum baik ataupun hukum yang jahat, hak dan batil. Jadi mereka yang mengamalkan sekularisme ni tidak selalunya akan mengejar material. Jadi mereka akan melakukan kezaliman, mereka akan melakukan riba dan penipuan. Seterusnya, ilmu sekular hanya ditempuhkan pada konteks duniawi untuk kemajuan tanpa dibesarkan unsur-unsur agama dalam sukatan pendiriannya. Kita boleh melihat dalam unsur sekular ni tiada yang membincangkan dan tiada yang mempersoalkan tentang kewujudan dunia, kewujudan alam, bagaimana hubungan manusia dan Tuhan, kerana ia hanya fokus dan berpaksikan kepada hal-hal duniawi. Seterusnya, yang poin saya yang terakhir ialah ilmu sekular yang ada pun mempunyai nilai keagamaan, namun ianya pada tahap konsep minimum, iaitu konsep moral. Jadi dalam doktrin sekular ni tidak ada konsep yang di mana kita hubungan antara manusia dan Tuhan. Tiada konsep antara hubungan manusia dan alam. Yang ada pun pada tahap pemikiran moralnya ialah pada tahap yang minimum, iaitu seperti hubung kait manusia antara satu sama lain dan hubung kait macam mana hubung kait keluarga. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum, saya Siti Soleha binti Abdul Karim, dan dalam bahagian ini saya akan menerangkan tentang bentuk penyebaran sekularisme. Seperti yang kita tahu, selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Siddiq telah memerangi kumpulan-kumpulan yang membawa ajaran yang terpesong akidahnya dari agama Islam. Kini ajaran-ajaran itu mula mengembang dan memasuki pemikiran masyarakat Islam kini. Agenda Barat dengan mereka ajaran sekular yang menolak tepi ajaran-ajaran agama, terutama agama Islam dalam segala urusan keduniaan. Ajaran-ajaran ini mula memasuki di peringkat pendidikan atau ilmiah, di mana seperti yang kita tahu, pendidikan atau ilmiah merupakan akar umbi bagi sesebuah negara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai pemikiran yang kritis, dan sukatan pendidikan yang dikenakan dan diterapkan oleh ajaran sekularisme yang telah berluasa cenderung kepada rasional dan saintifik sahaja, seperti yang berlaku di
Turki, kerajaan Turki kini di mana sekolah yang berasaskan Muslim sejati telah dimansuhkan dan hanya dijadikan sebagai pilihan sahaja. Yang kedua ialah ideologi dan fahaman. Ideologi dan fahaman merupakan cara dan idea yang bernas untuk menceburi corak dan pola pemikiran masyarakat Islam, di mana pemikiran Islam kini telah dipengaruhi oleh fahaman yang berlawanan dengan ajaran Islam seperti yang diterapkan dalam etika kerja filem dan sukan, di mana tidak ada pemakaian tudung dan setengah pekerjaan memilih wanita yang tidak bertudung sahaja dan pembuatan filem yang tidak berstatuskan dan mengikut peraturan-peraturan dalam Islam. Seterusnya ialah pentadbiran pemerintahan. Ini boleh lihat dalam Malaysia sendiri, di mana sistem pemerintahan yang meletakkan dasar pemisahan antara hal keagamaan dan pentadbiran, iaitu sistem residen yang dikenalkan oleh British, di mana hal keagamaan hanya diserahkan kepada sultan dan hal mentadbir negeri diberikan kepada residen. Okey, untuk pemikiran kritikal 1, sekularisme yang lahir di Eropah ini turut dikukuhkan dengan pemikiran ahli falsafah seperti Machiavelli dan Michael Montaigne yang menidakkan keberadaan Tuhan atau mengetepikan agama dan gereja Katolik. Mereka mengambil jalan tengah dengan mengakui agama tetapi berfikiran ia tidak sepatutnya bercampur dalam pengurusan masyarakat. Oleh itu, bagi golongan seperti ini, kewujudan agama masih diakui tetapi hanya terbatas dengan perkara-perkara yang berkorelasi dengan hubungan manusia dengan Tuhan seperti akidah, ibadah ritual dan akhlak. Bagi mereka juga, agama tidak mengatur hal-hal masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Menurut kajian Haslinda Hassan pada tahun 2000, di Malaysia, sekularisme telah diterap atau masuk menerusi berperingkat di dalam sejarah tertentu. Antaranya ialah melalui penjajahan, kemerdekaan dan pemodenan. 3 peringkat sejarah ini adalah mekanisme utama sekularisme di Malaysia. Saya lanjut ke pemikiran kritikal 2, iaitu sekular boleh menerima agama tetapi hanya sekadar anutan umat semata-mata. Justeru sekular tetap menolak Islam disebabkan syariah dan akidah Islam dipegang sebagai asas di dalam kehidupan. Ini menjadikan mereka terasa kongkong dan membuat mereka terbatas. Islam hanya diterima sebagai upacara dan ibadat sahaja, manakala pengalamannya ditentukan oleh individu itu sendiri. Manakala adab dan akhlak Islam diterima tetapi tidak bermaksud mereka terikat kepada perkara tersebut. Hal-hal seperti halal dan haram diguna bergantung kepada seseorang itu atau masyarakat dan bukannya agama. Sekular hanya mengambil sesuatu daripada agama Islam sekiranya ia bersesuaian atau menepati dengan cita rasa atau kehendak mereka. Justeru sekular telah mengambil jalan dan mengisytiharkan perang dengan Islam. Golongan sekular berpada hanya mendirikan solat, haji dan umrah dan syiar Islam yang lain. Walau bagaimanapun mereka ini masih keliru dan tidak mengerti Islam dengan tepat. Dalam konteks ini, mereka juga tidak mengambil pemikir Islam atau ulama sebagai rujukan mereka. Syariah adalah salah satu musuh utama sekularis. Ini adalah deretan daripada penentangan mereka dengan Islam dan akidah. Syariah Islam membuatkan falsafah dan undang-undang mereka jauh bertentangan. Seperti contoh zina, judi, riba, arak dan sebagainya. Golongan ini mempercayai Allah sebagai pencipta alam tetapi bukan pemerintah sekalian alam. Bagi mereka, perundangan dan pemerintahan semuanya adalah hak mutlak mereka. Seterusnya ialah pemikiran kritikal 3, di mana membincangkan tentang tokoh dan ilmuwan Islam
yang menentang keras dalam sebarang penyebaran ideologi sekularisme. Yang pertama ialah Imam Said Hawa. Beliau merupakan seorang pendakwah, pegawai negeri dan juga penggerak gerakan Ikhwanul Islamiyah di Syria. Beliau mengatakan bahawa kegagalan dalam corak atau aspek pemerintahan sesuatu kerajaan yang menampakkan sistem jahiliah, menyebabkan sistem jahiliah itu sendiri menyerap masuk dalam dunia Islam. Beliau telah dipenjarakan kerana selama 5 tahun kerana telah menentang dalam pembaharuan fahaman di Syria. Seterusnya ialah Profesor Dr. Said Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau merupakan seorang falsafah Malaysia dan beliau telah menulis sebuah buku iaitu Islam and Secularism 1978. Dalam penulisan beliau, ia menyatakan bahawa Islam harus menolak unsur-unsur sekularisme dalam budaya Melayu kini yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Mengapakah Islam tidak membenarkan umatnya berpaling tadah dari Al-Quran dan As-Sunnah? Ini merupakan Islam, agama yang syumul di mana melengkapi segenap ruang aspek kehidupan, iaitu politik, ekonomi, sosial maupun aspek-aspek lain. Ajaran Islam juga sentiasa mengingatkan dan membawa umatnya tentang kebaikan dan sesiapa yang mengikuti segala suruhan Allah akan mendapat kelebihannya. Seterusnya adalah cadangan dalam menolak atau mengurangkan penyebaran ideologi sekularisme dalam masyarakat Islam kini. Yang pertama, dari segi individu, di mana setiap individu itu harus melengkapkan diri dan memenuhkan diri mereka dengan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Seperti yang kita tahu, ilmu merupakan ilmu dititik beratkan dan amat dipentingkan dalam Islam kerana ilmu boleh mengubah nasib sesuatu kaum. Dengan melengkapkan diri dan ilmu pengetahuan, sesebuah masyarakat tersebut dapat memikirkan sesuatu dengan lebih bernas. Sentiasa bertanya kepada pakar jika terdapat fahaman yang muskil. Jika seseorang itu telah melihat ataupun mendengari sesuatu fahaman maupun ideologi yang membuatkan mereka keliru, haruslah mereka pergi ke seseorang yang lebih pakar supaya dapat menjelaskan tujuan dan fahaman ideologi itu. Yang kedua ialah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ialah tali persaudaraan dalam Islam. Dengan menjalinkan tali persaudaraan yang erat tanpa mengira politik ataupun bangsa, warna kulit, sesebuah masyarakat itu dapat membentuk masyarakat yang harmoni dan bijak dalam membuat sesuatu keputusan dan bersepadu dalam segala aspek. Kita sebagai umat Islam haruslah mengambil iktibar dari sejarah kejatuhan Turki Uthmaniyah di mana berlakunya penerapan sentimen perkauman dan nasionalisme yang membawa kepada pemberontakan kebebasan. Seperti yang kita tahu, faktor-faktor yang menyebabkan kejatuhan Turki Uthmaniyah ialah dengan adanya penyebaran-penyebaran sekularisme dan pemerintahan-pemerintahan yang telah lari dari asalnya kerajaan Turki Uthmaniyah. Dan ini telah membawa kepada pemberontakan oleh masyarakat mereka sendiri dalam meminta kebebasan kerana ketika itu
Turki Uthmaniyah telah kerajaan Turki yang baru telah menyebarkan fahaman dan gaya hidup yang baru seperti dari segi pemakaian, keagamaan, pemerintahan dan sebagainya. Kesimpulannya ialah kita sebagai umat Islam dan sebagai anak muda Islam haruslah memegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita haruslah mempercayai kenapa Allah menurunkan Islam kepada umatnya, kerana Islam itu indah, dan kerana itulah Al-Quran menjadi petunjuk buat semua umat Islam, tidak kira dalam mana-mana aspek kehidupan. Umat Islam juga ialah umat yang terpilih dalam, kita boleh lihat dalam ucapan Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, dulu kita ialah kaum yang hina, lalu Allah memuliakan kita dengan Islam. Jika cari kemuliaan dengan sesuatu yang lain, nescaya Allah akan menghina kita. Dari situ kita boleh mengambil dan menjadikan ia sebagai pedoman bahawa Islam itu Islam yang merupakan agama yang benar, dan Islam merupakan agama yang akan kekal sehingga akhir zaman. Tiada agama lain yang diterima oleh Allah selain daripada Islam. Oleh itu, sekian saja daripada saya dan rakan sekumpulan saya. Sekian, terima kasih.